Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada kali ini. Hari ini, seperti biasa, cikgu akan meneruskan perkongsian tentang kaedah mengingat melalui nota ringkas perniagaan tingkatan 4, subtopik 1.3, bentuk perniagaan lain. Teruskan menonton. Dalam subtopik kali ini, bentuk perniagaan lain, terdapat dua bentuk perniagaan lain. Yang pertama, franchise, dan yang kedua, usaha sama. Jadi, mudah sahaja untuk pelajar ingat dua jenis bentuk perniagaan lain ini, iaitu franchise dan usaha. Mari kita lihat, apakah perniagaan franchise? Franchise merujuk kepada hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dan franchisee. Jadi kita boleh mencuba untuk ingat dengan mengenal pasti keyword ataupun isi penting pada definisi franchise. Hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dan franchisee. Jadi pelajar boleh mencuba untuk ingat dengan mencatat hubungan dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dan franchisee. Bagi pelajar yang sudah mengikuti video cikgu daripada 1.0 pengenalan perniagaan, anda sudah pasti biasa dengan cara cikgu menulis nota ringkas. Jadi, anda bolehlah teruskan untuk mengikut cara cikgu ini. Seterusnya kita lihat, perniagaan franchise ini menyumbang kepada kepesatan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, perniagaan ini menyumbang kadar yang tinggi kepada pendapatan negara kita. Mari kita lihat contoh-contoh perniagaan franchise yang terdapat di dalam negara kita. Daripada contoh dalam gambar ini, pelajar boleh nampak perniagaan franchise makanan yang terkenal, KFC, McDonald. Tetapi adakah pelajar sedar terdapat juga perniagaan franchise yang berupa bentuk perkhidmatan ataupun barangan lain selain daripada produk makanan? Jadi, pelajar bolehlah lihat di sini, kita dapat focus point. Perniagaan franchise focus point memfokuskan kepada menjual cermin mata kepada pelanggan. Di sini kita boleh lihat jukebox, perniagaan franchise produk kasut, Elianto, perniagaan franchise produk kosmetik, dan juga di sini kita lihat Secret Recipe. Secret Recipe adalah perniagaan franchise yang diasaskan daripada Malaysia. Adakah pelajar tahu perkara itu? Jadi bermula pada hari ini, para pelajar tahu bahawa Secret Recipe adalah perniagaan franchise yang berasal dari Malaysia. Terdapat juga produk franchise makanan yang berasal daripada Malaysia, iaitu Mary Brown. Seterusnya, mari kita lihat ciri umum franchise mengikut Akta Franchise 1998. Jadi perniagaan franchise ini tertakluk di bawah Akta Franchise 1998. Jika kita lihat di sini, terlalu banyak ciri yang perlu diingat oleh pelajar. Jadi kaedah apakah yang berkesan? Jadi mari kita tengok satu persatu ciri umum franchise. Perniagaan franchise mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Jadi pelajar ingat keyword sistem. Sistem. Yang kedua, perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Jadi, dapatkah kamu kenal pasti keywordnya? Ya, kita boleh gunakan ataupun mengingat keyword tempoh. Franchisee berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Jadi pelajar perlu faham keseluruhan struktur ayat itu, barulah kamu boleh mengenal pasti keyword yang perlu kita ingat. Jadi di sini kita boleh
cuba mengingat ataupun mengingat keyword cap ataupun rahsia dagangan. Ingatlah salah satu daripada keyword tersebut. Seterusnya, franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Jadi, keywordnya adalah kawalan. Franchisor bertanggungjawab memberikan bantuan kepada franchisee. Jadi, highlight keyword bantuan. Jadi, pelajar perlu tahu bantuan. Adakah franchisee yang memberikan bantuan? Tidak ya, tetapi franchisor yang akan memberikan bantuan kepada franchisee. Seterusnya, franchisee akan membuat sesuatu bayaran dalam bentuk fee atau bentuk balasan lain yang dipersetujui kepada franchisor. Jadi, keywordnya adalah fee ataupun bayaran. Yang seterusnya, franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Jadi, keywordnya adalah, cikgu pasti pelajar pun tahu, kita highlightkan berasingan. Di sini juga cikgu nak kongsikan cara kita mengingat apakah franchisor dan apakah franchisee. Kebanyakan pelajar keliru. Siapakah pemunya ataupun pemilik asal cap dagangan? Jadi, cikgu kongsikan di sini. Kamu lihat pada perkataan franchisor ini, franchisor. Jadi, O is for owner. Jadi, siapakah pemilik asal perniagaan? Franchisor. Kita lihat yang seterusnya, apakah definisi ataupun maksud franchisor dan franchisee. Jika pelajar lihat ilustrasi di sini, franchisor berada di atas dan franchisee berada di bawah. Ini menunjukkan bahawa franchisor adalah syarikat induk yang memiliki hak asal bagi sesuatu produk. Franchisor juga akan menyediakan produk ataupun sistem bagi perniagaan franchise. Siapakah pula franchisee? Franchisee ialah syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menjalankan perniagaan yang berasal daripada franchisor, dan franchisee akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan perlu berusaha untuk memastikan kelangsungan perniagaan franchise bagi pihak franchisor, kerana franchisee membawa bersama nama ataupun imej perniagaan franchisor. Seterusnya, kita lihat perkaitan antara franchisor dan franchisee melalui ilustrasi ini. Apabila franchisor dan franchisee telah menandatangani perjanjian franchise, maka franchisee berhak untuk menjalankan perniagaan dengan menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Dan apabila pelanggan menerima barang atau perkhidmatan, pelanggan akan membuat bayaran kepada franchisee. Seterusnya, franchisee akan membuat bayaran kepada pihak franchisor, iaitu bayaran permulaan dan bayaran berkala berupa fee ataupun royalty kepada franchisor. Dan seterusnya, franchisor akan melaksanakan kawalan berterusan kepada franchisee berupa bentuk sokongan, bantuan dan juga kawalan mutu terhadap perniagaan franchisee bagi memastikan prestasi perniagaan franchise mereka sentiasa berada pada tahap yang telah ditetapkan. Kita lihat seterusnya bentuk perniagaan lain yang kedua, iaitu usaha sama. Apakah maksud usaha sama?
Usaha sama ialah suatu perkongsian strategik antara dua atau lebih individu atau syarikat dan mereka bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu. Jadi, pelajar bolehlah mengingat maksud usaha sama iaitu perkongsian strategik, dua atau lebih individu atau syarikat bersetuju bekerjasama mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Pelajar bolehlah ringkaskan definisi bagi usaha sama seperti ini. Dan perniagaan usaha sama ini akan membentuk entiti perniagaan yang baru. Dan perniagaan usaha sama ini ditubuhkan adalah untuk projek-projek yang tertentu sahaja dan berkemungkinan akan dibubarkan setelah matlamat ataupun projek tersebut selesai. Kita boleh lihat di sini contoh usaha sama yang pernah berlaku di dalam negara kita Malaysia adalah di antara Petronas dan Saudi Aramco. Kedua-dua perniagaan ini kerjasama dalam projek penapisan minyak. Seterusnya, antara Proton dan Lotus yang berasal daripada United Kingdom bekerjasama dalam memperkenalkan kereta jenama Lotus di pasaran negara China. Dan tujuan usaha sama dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kedudukan syarikat, berkongsi kepakaran dan menambahkan keuntungan pemilik perniagaan. Dan apabila tercapainya objektif ataupun matlamat bagi penubuhan usaha sama tersebut, maka perniagaan tersebut selalunya akan dibubarkan. Sekian dulu perkongsian cikgu untuk kali ini. Teruskan menonton channel Cikgu Washita dan jangan lupa subscribe untuk mendapat berbagai lagi tips-tips ataupun kaedah mengingat daripada cikgu untuk manfaat semua pelajar. Tak lupa juga kepada rakan-rakan guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera.